Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Teruskan jaga diri anda. Assalamualaikum. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing. Cepatlah. Dia saya Selamat Raya. Wow, Fadil Fuad. Awak sudah masuk ke saya. Sorry, Stop. Sorry. Potong full. Tunggu. Jikoi mentat sabahan lebron UK. Magano na pasibatan, ibuhan ko imo at timpo kabasan at takaw. Dan siwan narapadan manata. Selamat menyambut Pesta Kamatan. Kepada semua keluarga kami dan warga Sabah. Di mana jua anda berada? Utubian Sajal Kamatan. Daripada kami, Sabahan Abroad UK. Aramati. Stay safe. Ya, Aramaite. Maite. Selamat Hari Gawai, Selamat Hari dan Gawai. juga selamat menyambut Pesta Kaamatan. Itu tadi antara ucapan-ucapan daripada rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom yang turut merasakan kegembiraannya dengan pakaian yang disarung untuk memberi ucapan. Terima kasih banyak-banyak untuk kongsikan ucapan itu, dan kepada anda yang telah pun menyambut Pesta Kaamatan dan juga Hari Gawai 2020, kita ucapkan selamat menyambut Pesta Kaamatan. Kita pun nak ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Ini adalah hari baru dan juga masuki bulan baru, 1 Jun 2020. Dan pastinya kalau tadi adalah macam versi kami di United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Raya Aidilfitri, kan itu selalu macam tu. Itu adalah versi yang Pesta Kaamatan dan juga Hari Gawai dan juga menyantuni boleh kita katakan era baharu ini dengan videonya, dengan beramai-ramainya kan. Jadi itu mungkin cara mereka juga untuk menyambut. Jadi kepada anda yang masih lagi kekal berada di rumah, kita pasti perlu diingatkan juga masih lagi berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Betul. Semoga tenang-tenang ni semua. Ya, kalau boleh di waktu ini masih lagi kita beraya ni kan, tidak ada sebarang berita tentang perhimpunan beramai-ramai di dalam rumah dan sebagainya. Ya, walaupun ada kadang-kadang kita terasa macam ini raya, bukan selalu kita berjumpa kan. Dan sebelum ni pun kita terkurung di rumah. Jadi ada kalanya kita nak rasa berjumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Seboleh-bolehnya bersabar buat masa ini dan insya-Allah kalau ikutkan beberapa hari saja lagi. Betul. Kan? 9 hari Lebih kurang macam itulah. Beberapa hari saja lagi. Tapi ia bergantung kepada kita semua juga. Ia bergantung kepada kerjasama yang kita berikan, bergantung kepada bagaimana kita mematuhi segala SOP dan segala perintah yang dikeluarkan. Bila cakap SOP ni bukan hanya SOP untuk kita penjarakan sosial dan sebagainya. SOP kita di pejabat, SOP kita di tempat-tempat awam yang lain. Kan kadang-kadang saya tak tahu lah Anim dan juga Hanif. Hanif. Ni pun kali pertama kita bertiga ni kan? Setelah beberapa lama lah. Kan? Kalau tidak meja ni berdua saja kan? Betul. Pun kita akan penjarakan. Sama ada kalian perasan atau tidak, tempat awam
dah seolah-olah seperti biasa. Betul. Cuma berbezanya ada SOP lah kena beratur kan. Ya. Itu yang dikatakan adaptasi dengan norma baharu tu. Ya. Semakin lama semakin kita boleh menerima dengan keadaan ataupun situasi kena beratur di setiap premis dan juga kita harus mengekalkan jarak dan sebagainya. Alhamdulillah, semakin lama apa yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah kerana semakin ramai yang mengikut peraturan dan juga SOP yang telah pun ditetapkan. Contohnya macam hari ini pada 1 Jun, mungkin pasangan yang telah lama tidak berjumpa dibenarkan untuk merentas negeri. Yang PJJ tu kan? Ya, PJJ dan juga jika ada ahli keluarga yang sakit teruk juga dibenarkan. Begitu juga dengan kematian. Jika ada sebarang kematian yang berlaku, dibenarkan untuk merentas negeri. Itu antara langkah-langkah kerajaan yang dilakukan kerana peraturan yang dipatuhi oleh setiap individu, SOP yang telah pun dikekalkan. Hari ini juga mungkin ada satu berita yang bagus, industri kecil dan juga peniaga-peniaga kecil ni mungkin ada harapan untuk buka semula. Kan kerana SOP yang dipatuhi oleh premis-premis yang telah pun dibenarkan sebelum ini. Satu berita yang amat baik. Ianya satu langkah ataupun proses lah kan. Penyelesaian kita melihat pada sesuatu yang skala yang besar, kecil dan melihat kepada semua genap lapisan. Tapi ada juga yang disentuh berkenaan dengan rindu orang bujang nak balik kampung. Kan? Itu juga menjadi satu perkongsian dan juga menjadi satu kegelisahan lah, sebab mereka ni antara golongan yang patuh juga yang tidak pulang ke kampung tapi juga menyuarakan kerinduan, kebimbangan mereka nak pulang, tak boleh, mereka tak ada alasan nak bagi pasangan jauh ataupun tidak. Jadi juga disentuh dan mungkin juga akan dipertimbangkan mengenai SOP. Tapi percayalah bahawa semua keputusan yang dibuat ni, semua SOP yang dilakukan ni adalah untuk menjaga keseluruhan kita lah. Sebab sekarang ni seperti yang diperkatakan adalah fasa kepada kita menjaga diri kita sendiri. Itu yang pertama. Saya jaga diri saya, Anim jaga diri Anim, Eli menjaga diri Eli sendiri. Dan kemudian barulah ini akan bawa kepada satu kelompok yang besar lah. Kalau kita jaga diri masing-masing, dia akan bawa kesejahteraan kepada semua. Tapi macam mana pun kesian orang bujang. Sebab tiba. Kesianlah orang bujang. Betul lah. Orang bujang kena banyak bersabar pada ketika ini. Orang bujang kena banyak bersabar kerana ibu bapa mereka sudah bersabar dengan mereka yang ingin keluar daripada kampung untuk merantau. Yelah, tapi tidak pernah ada terlintas berlakunya perkara ini. Siapa yang kita semua tidak menyangka. Tapi yalah, memang kesabaran itu sangat-sangatlah dituntut. Saya faham poin dua-dua ni. Tak, hari ini juga poin ni kita saling komplimen. Kita bersimpati, kita pun pernah bujang dulu kan. Dan kita pun rasa kerinduan dan sebagainya. Tapi kita kena fikir, tak kala kita ingin meninggalkan rumah ibu dan ayah kita yang besar gitu, bagaimana kesabaran dan kesabaran mereka dan redha mereka untuk kita. Betul, salam sikit tak boleh. Macam ni. Macam ni boleh. Okey, betul. Itu yang betul, tepat sekali. Hari ini juga ada menyatakan orang bujang tolonglah bersabar. Itu apa yang dikatakan kerana mungkin ada suara-suara anda juga didengari. Bagaimana untuk kita menyelesaikan perkara ini, menyantuni perkara-perkara ini, insya-Allah. Amin, segalanya berjalan dengan lancar untuk kita semua rakyat Malaysia. Hari ini juga 1 Jun. Happy birthday. Kepada yang tak perasan lah, mungkin tak perasan. Kita pun kadang-kadang tak perasan kan. Tadi dah nyanyi Happy Birthday siapa? Saya potong tadi kan. Hari ini merupakan ulang tahun ke-36 untuk TV3. Wow. Siapa yang lahir pada 1 Jun pada 36 tahun yang lalu. Betul. Anda samalah umur awak dengan sebaya, TV3. seusia dengan channel televisyen ini, TV3. Dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan ataupun mereka yang telah pun memulakan daripada zaman 36 tahun yang lalu. Dekat je lah. 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu yang masih kekal setia utuh bersama dengan TV3. Maknanya kalian lahir TV3 dah ada Dah. Mestilah. Dah. Kalian antara yang tidak sempat untuk menyaksikan sesuatu yang baru muncul. Okey, bagaimana sebenarnya? Mungkin waktu tu baru berapa tahun lah kan? Saya di tahun darjah 2. Okey, bagaimana sebenarnya melihat pada aura ada satu stesen TV baru yang akan... Perasaannya umpama melihat kereta buatan Malaysia yang baru saja dilancarkan. Yalah. Nanti kita sembang lebih lanjut lah, boleh. Yang tu pun tak sempat rasa tu kereta buatan. Tak sempat rasa kan? Yang pertama. Saya darjah 3 masa tu, kereta Proton mula parking depan rumah, saya teruja saya. Darjah 3 ni tapi masuk dalam
buat macam Begini test ni duduk dalam tu. Okey, tak apa, itu dia tarikh yang cukup Ya. bersejarah buat kita semua pada hari ini. Dan kita harapkan penonton yang setia bersama kami dapat mendoakan kesejahteraan agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya Betul. selama yang boleh. Teruskan InsyaAllah. menyokong TV3 yang penting. Terima kasih banyak-banyak kepada yang telah menyokong. Sok Okey. khabar. Ya, sok khabar. Sok khabar. Kita ada Harian Metro, Berita Harian dan juga NST seperti biasa. Dan izinkan saya mulakan dahulu. Kami izinkan. Berita Yang berhormat. Harian, ini apa yang dikabarkan tadi. Industri kecil penjaja dibenar beroperasi tak lama lagi. Alhamdulillah. Lebih banyak sektor membabitkan rakyat tempatan termasuk pengusaha industri kecil dan penjaja yang terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19 dijangka dibenarkan beroperasi semula tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan mendapati rakyat Malaysia mematuhi SOP mengekang wabak itu yang menyaksikan kadar penularan tempatan terus berkurangan selepas memasuki hari ke-8 Syawal dan merekodkan kes baru 1 angka. Dan juga semalam ataupun masuk hari ini jika tidak dikemaskini lagi merupakan 9 hari berturut-turut tidak ada kematian. Okey, betul. Jadi itu adalah satu berita yang cukup baik yang kita patut bersyukur dengan keadaan itu. Halaman 2 bercerita lebih lanjut lagi tentang bagaimana dengan SOP dan juga perancangan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membenarkan industri kecil dan juga peniaga-peniaga kecil beroperasi semula. Persatuan Penjaja diminta berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara mengenai prosedur operasi standard yang sesuai dilakukan nanti. Mungkin ianya melibatkan uptown kan dan juga gerai-gerai yang mungkin jika buka je kawasan tu possibility ataupun kemungkinan ramai yang akan berkunjung ke situ adalah sangat tinggi. Jadi SOP yang lebih ketat ataupun perancangan yang lebih terkawal akan dilakukan dan akan dibincangkan. Saya kira semua orang dah bersedia dengan SOP tersebut. Ialah sebelum kita melangkah masuk, kalau di Lembah Kelang terutamanya, kita dah standby untuk scan barcode tersebut dan dah standby dah nombor telefon. Kalau di Selangor ni pengenalan selangkah Ada aplikasi yang telah diwujudkan. Saya percaya semua sudah semakin cakna, termasuklah golongan yang mungkin belum lagi memahami tapi apabila berada di suatu kawasan tersebut telah pun diterangkan dengan seterang-terangnya. Okey. Sekarang ni kita ingin kongsikan satu perkabaran yang agak memilukan di Harian Metro ini di muka hadapannya. Semalam telah pun diberitahu berkenaan dengan kanak-kanak di Sengat Tebuan meninggal dunia kerana korban 60 bisa. Ada satu petikan di halaman hadapan ini, tolong ayah, sakit sangat ayah, kakak dah tak tahan, tolonglah ayah. Dari Teh Nur Naziah Muhammad Sabri, 8 tahun. Kepada bapanya ketika menahan kesakitan akibat disengat tebuan semasa bermain di kawasan semak berhampiran rumahnya di Felda Kertih 4 Dungun Jumaat lalu. Nur Naziah yang menerima lebih 60 sengatan di dada, perut dan tangan kanan bagaimanapun meninggal dunia awal pagi semalam ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, manakala adiknya yang berusia 6 tahun Muhammad Azib turut disengat dilaporkan stabil dan dirawat di hospital sama. Dan laporan ini boleh dibaca di halaman ke-9 secara penuh yang satu halaman ini. Dan boleh dikatakan kerana antara punca sebab kematian kerana organ mangsa gagal berfungsi. Dan menurut Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu Dr. Nur Azimi Yunus, kematian mangsa disebabkan kegagalan organ dalaman akibat toksin yang banyak berpunca daripada sengatan tebuan. Mangsa yang masuk ke hospital pada jam 9.17 malam di Hospital Dungun mempunyai 65 kesan sengatan dan manakala seorang lagi adik seperti yang diberitahu telah pun masih lagi stabil pada setakat ini. Dan ini disahkan oleh pakar mengatakan bahawa tebuan boleh sengat berkali-kali. Mungkin ramai yang tidak tahu, belum cakna lagi berkenaan perkara ini, bahawa selepas satu sengatan, walaupun hanya ada beberapa tebuan saja, tetapi mereka tebuan ini boleh sengat berkali-kali dan itu menyebabkan terpunca kepada kematian adik Nur Naziah ini. Kami di Malaysia hari ini menzahirkan ucapan salam takziah kepada seluruh keluarga dan mengharapkan agar kesembuhan kepada adik Allahyarhamah Nur Naziah ini. Baik, kita nak beralih ke akhbar berikutnya. Ini yang menjadi tular di seluruh dunia dan respon rakyat Amerika tentang ini ialah protes. Buka hadapan New Straits Times, America in chaos. Violent protests erupt in multiple cities across the United States, plunging into a crisis a nation already grappling with the COVID-19 pandemic, rising in unemployment and racial tensions.
Racial tensions ni sentiasa ada. Ya. Cuma kali ni sebab video tu berdurasi lebih kurang 10 minit. Yang lama. Dan kan George Floyd ni kan dan memang mencetuskan kemarahan. Betul. Bukan hanya dalam kalangan rakyat Amerika sebenarnya, tapi kita di Malaysia dan tempat lain juga terkesan dengan video berkenaan. Ya, apabila ditekan lehernya sampai tidak bernafas, kemudian pingsan, kemudian beberapa jam lepas itu diisytiharkan meninggal dunia. Dan muka hadapan sebenarnya muka 2 pun ada susulan, kemudian muka 4 dan 5, ya, kalau boleh kita kongsikan antara lain. Malaysians in US urged to stay indoors. Embassy says it has not received reports of Malaysian being harmed or injured. Dan juga kita kalau boleh harap pun tidak ada sebarang rakyat Malaysia yang terbabit dalam protes juga. Ya, di media sosial, di Facebook pagi tadi lepas saya bangun ada live streaming juga protes rakyat Amerika di hadapan White House. Ya, dan ini sedang berlaku sekarang ini juga. Dan kemudian antara lain di muka surat 21 juga ada paparan ini antara konflik antara kuasa besar negara China dan juga Amerika Syarikat. Jadi muka 21 disebutkan China slams US over riots. Bila sebelum ni protes yang berlaku di Hong Kong, Barat begitu mengecam teruk negara China dan sebagainya. Kali ini dibalas dengan kecaman dan kutukan bagaimana Amerika Syarikat mengendalikan situasi ini. Okey, dan itu antaranya, dan kita harapkan ada satu iktibar yang boleh diambil daripada situasi ini. Perkauman dan diskriminasi ini bukan hanya di Amerika Syarikat, terdapat juga di negara lain. Jadi kita belajar daripada apa yang berlaku ini. Kalau kita marah tentang diskriminasi kaum di sini, bagaimana kita mengendalikan situasi kita yang pelbagai kaum di Malaysia ni kan. Okey, itu antara perkongsian di NST. Okey, seterusnya kita nak juga anda saksikan ini antara apa yang dilakukan oleh pihak APMM sendiri. Kalau malam raya ni antara yang dilakukan adalah operasi pastinya untuk mencegah kerana perairan Selat Melaka itu adalah antara kawasan yang dicerobohi pendatang asing tanpa izin. Jadi mereka antara golongan ataupun individu yang tidak beraya ataupun dikatakan beraya sambil bekerja melakukan operasi, dan juga sedikit sebanyak sambutan Hari Raya Aidilfitri itu masih lagi dilakukan ketika mereka menjalankan tugas. Jadi kru MHI sempat mendekati dan juga menyaksikan sendiri bagaimana suasana tersebut. Ayo kita saksikan. Petugas khas laut Amara rapat. Petugas khas laut Amara rapat kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan AMK bersiap sedia keluar pelabuhan. Safeguard prosedur dikuatkan mulai sekarang. Sejajar dengan logo Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, mengawal, melindung dan menyelamat, tugasan mereka masih lagi diteruskan tatkala orang ramai membuat persiapan Aidilfitri bersama keluarga. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dipertanggungjawabkan untuk menjaga perairan negara bagi memastikan dari dicerobohi oleh pendatang tanpa izin yang berpotensi membawa penyakit virus COVID-19. Walaupun bertugas di bulan Ramadan, mereka tetap menjalankan pengawasan seperti biasa. Ramadan bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjalankan tanggungjawab dengan memeriksa setiap kapal yang melalui di perairan Malaysia. Bagi Lieutenant Komandan Maritim Nik Muhammad Rizam selaku pegawai pemerintah Kapal Maritim Danga, operasi kali ini sedikit berbeza. Beberapa keselamatan dititik beratkan. Bagi kami dah menjadi kebiasaan, jadi tak adalah kata ketara perbezaan itu, yang membuatkan cara SOP kami itu agak berbeza sedikit lah daripada sebelum penyebaran wabak ni dengan waktu sekarang ni. Jadi keselamatan diri tu nak kena jagalah dengan PPE kan, nak kena pakai topeng muka, sarung tangan, dan tak boleh nak close contact dengan kapal yang kita buat pemeriksaan. Sementara itu, di ruangan dapur, Laskar Kelas 1 Maritim Muhammad Farhan Mahyun sedang sibuk menyiapkan makanan untuk berbuka puasa malam terakhir Ramadan. Keadaan ombak yang tidak menentu memberi cabaran pada beliau. Cabaran masa atas kapal ni terutama sekali dalam
tempoh cuaca yang cuaca yang buruk kan. Jadi kat situ kita tahulah bila dalam kalau cuaca buruk, satu kita punya pergerakan terbatas, kita punya cara masak pun mungkin dari segi berkuah-kuah kita akan kurangkan, kita lebihkan kepada yang masakan yang tidak menggunakan minyak terlalu banyak sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi 20 orang petugas di sini, biarpun tidak berkesempatan menyambut Aidilfitri bersama keluarga, cuaca ringkas yang disediakan buat para petugas mampu mengubat rindu di kala Aidilfitri menjelang tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun, Ramadan terakhir ini turut diraikan secara sederhana di atas lautan gelora. Solat jemaah yang diketuai oleh Laskar Kelas 1 Maritim Muhammad Farhan Mahyun diadakan bagi mengimarahkan malam Aidilfitri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab, namun inilah norma kehidupan para petugas demi menjaga keselamatan negara. Meskipun tidak dapat bersama dengan keluarga di pagi raya, namun itulah antara pengorbanan terbesar yang perlu dilalui oleh mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu antara cabaran dan dugaan ialah bila kita terlalu memikirkan nak balik kampung, tak dapat balik kampung dan sebagainya. Sekurang-kurangnya yang lain tu kita ni dapat cuti. Kan mereka ni terpaksa menangguh cuti ataupun dibekukan cuti untuk memastikan tidak ada ataupun kawasan sepadan perairan negara ini dapat dipertahankan daripada pencerobohan. Malah mungkin mereka melakukan itu setiap tahun. Saban tahun tak dapat cuti dan harus menjalankan tugas. Apatah lagi tahun ni? Apatah lagi tahun ni usaha mengekang tugas lebih COVID-19, getir. ya. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anggota APMM dan juga anggota keselamatan yang lain bertugas sepanjang Ramadan dan juga raya inilah. Ya. Jadi cerita Raya Samudra APMM tadi disediakan oleh Safwan Mazlan, wartawan MSI kami. Okey, sekarang ini pula pastinya ada yang kita nak ucapkan selamat Hari Raya kepada mereka yang telah pun selamat menjalankan ibadah puasa 6. Raya untuk kali kedua kerana mereka berjaya menyelesaikan puasa 6 tu. Mungkin kalau dah bermula pada hari raya kedua, berakhir pada hari Sabtu lalu ataupun mungkin bagaimana anda mengatur pergerakan puasa 6 tu. Tapi hari ini topik yang ingin dibincangkan bagaimana untuk menggabungkan niat puasa qada dan juga puasa 6. Itu antara perkara yang boleh kita bincangkan juga sebab ada yang keliru boleh ke qada dan juga puasa 6 pada masa sama. Bagaimana keadaan yang membolehkan dan sebagainya. Seperti ibu mengandung dan sebagainya kan. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam UPSI di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum Doktor. Selamat Hari Raya. Okey. Kami tak berapa dengar. Doktor dapat dengar suara kami? Suara Eli jelas dengar. Jelas, okey. Okey, alhamdulillah. Sekarang baru dengar. Sekarang baru okey sedikit. Tadi ada masalah audio sedikit. Doktor, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Staf TV3. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan seperti yang kita bincangkan tadi lah kan Eli, menjadi kemusykilan dan juga persoalan bagi kami di sini bagaimana untuk menggabungkan niat, adakah dibolehkan ataupun tidak. Cepat masuk tu boleh. Bolehlah, kita banyak lagi nak tanya tapi mungkin itu adalah secara rangkumannya. Kita nak bertanyakan tentang puasa 6 dan juga puasa qada yang bermain di fikiran sama ada niatnya itu boleh disekalikan kerana sekarang dah berlangsung dah perkara ini. Jadi bagaimana penjelasan doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya terima kasih kepada TV3 atas jemputan ini. Kita semua tahu bahawasanya puasa 6 merupakan satu tuntutan. Tetapi dia bukanlah satu kewajipan. Dia adalah tuntutan yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Maka ini satu ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berpuasa 6 setelah daripada berpuasa Ramadan.
maka timbul persoalan seperti mana yang ditanyakan. Adakah yang ditanyakan oleh ramai orang, bukan kata TV3 saja tanya, bahkan ramai juga yang bertanya di dalam Facebook. Sepanjang tahun benda ni berlaku. Adakah boleh saya menggabungkan di antara puasa qada dan puasa 6? Kerana mungkinlah ada yang qadanya, bilangan hari qada itu banyak berbanding puasa 6. Jadi kalau nak tak digabungkan tu mungkin rasa beban bagi mereka. Dalam isu ni ada dua pandangan di kalangan ahli ilmu. Sebahagian mengatakan dibenarkan untuk kita menggabungkan di antara puasa qada dan puasa 6 Syawal ni. Mereka adalah ulama mazhab Syafi'i, antaranya Ar-Ramli lah, di antara yang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Bila ditanya tentang penggabungan di antara dua puasa ini, dia mengatakan dibenarkan. Maksudnya kalau gabung dapat pahala puasa qada dan dapat bagi kalau dia berbuka dengan uzur lah. Maksudnya dia dapat pahala puasa qada dan dia juga dapat pahala puasa 6. Kerana menurut mereka puasa di bulan Syawal ini adalah semata-mata puasa. Jadi bila dia puasa tak kiralah qada ke ataupun puasa sunat ke, maka memadai. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat ini juga yang dipegang oleh sebahagian ahli ilmu moden, antaranya Syekh Al-Utsaimin, seorang ulama daripada Saudi. Dia mengatakan kalau digabungkan maka insya-Allah dia dapat kedua-dua pahala tersebut. Tetapi di sana ada sebahagian ahli ilmu yang mengatakan tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan kerana kedua-dua puasa ini dimaksudkan dengan dirinya sendiri. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata dalam hadis tu, sesiapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya puasa Ramadan kena lengkap, lepas tu tambah 6 hari di bulan Syawal. Oleh kerana Nabi menyatakan puasa Ramadan, maksudnya kena selesai jugalah puasa Ramadan tu bagi 30 hari. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Kenapa Nabi kata dia punya ganjaran itu seperti berpuasa setahun? Kerana di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, satu pahala yang dilakukan oleh seorang mukmin akan diganda 10. Jadi kalau sekurang-kurangnya satu pahala diganda 10, orang yang berpuasa Ramadan 30 hari kali 10, 300 hari. Sama dengan 300 lebih kurang. Kemudian campur dengan 6 hari di bulan Syawal kali 10 dapat 60. 300 campur 60, 360. Maka dikirakan seolah-olah setahun berpuasa. Kalau dia qada semata-mata baru 300 hari. Tidak sampai kepada setahun lagi. Oleh kerana itu mereka mengatakan tidak dibenarkan untuk digabungkan. Dalam isu ni saya melihat ia adalah isu yang ulama berbeza pendapat disebabkan oleh kerana dalam isu ni tidak ada dalil yang memutuskan. Jadi oleh kerana itu kita berlapang dada, sesiapa yang mampu untuk melaksanakannya secara berasingan itu lebih baik. Itu lebih baik. Siapa yang boleh, orang kata apa, buat secara berasingan tu sangat-sangat baik. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, inilah yang paling afdal sekali. Inilah yang paling baik sekali. Tetapi kalaulah kata dia tidak mampu, dia nak buat secara gabungan, maka dalam isu ni saya melihat tidak ada masalah untuk dia bertaklid kepada pendapat yang mengatakan boleh untuk digabungkan. Jadi saya melihat isu ni merupakan isu khilaf, walaupun saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, iaitu seeloknya jangan digabungkan, tetapi kalau orang ada mana-mana pihak yang tidak mampu nak gabungkan juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala setahun juga kepada dia, kerana rahmat Allah itu sangat luas. Ya, betul. Ya. Ini terutamanya kepada golongan wanita yang barangkali datang bulan yang tidak teratur dan sebagainya kan. Kemudian baru nak buat puasa 6 tak dapat dilunaskan dan sebagainya, macam-macam cabaran perlu dihadapi. Okey, Ustaz, satu lagi barangkali Ustaz doktor boleh berikan pencerahan. Ramadan kita berpuasa itu adalah kewajipan. Puasa 6 adalah tuntutan. Ramadan ni kita semua berpuasa sebab dia bulan Ramadan. Tapi cabaran untuk berpuasa 6 ni kadang-kadang, sebelum ni ada rumah terbuka, sekarang ni tak adalah. Cuma nak konsisten tu
barangkali ada motivasi tertentu yang kita boleh rasai agar dapat kita lunaskan puasa 6 ni, Ustaz, Doktor? Okey, sebenarnya memang betul cabaran untuk berpuasa 6 sebelum ini sangat-sangat tinggi kerana budaya kita ada open house kan. Jadi oleh kerana itulah kita harus merancang gaya untuk berpuasa 6 itu. Sebelum saya nak jawab yang tu, saya juga ingin sebutkan di sana tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan bahawasanya puasa 6 ni seeloknya dilakukan secara berturutan. Tetapi dibenarkan juga dilakukan secara berselang-selang bagi mereka yang tidak mampu untuk berturutan. Jadi, kalaulah boleh buat secara berterusan itu bagus, tetapi kalaulah kata dia nak buat secara putus-putus, minggu ni dia buat 3, minggu depan dia buat 3, ataupun minggu ni dia buat 2, hujung minggu dia buat 1, minggu depan lagi dia buat lagi 3, itu tidak ada masalah. Kerana zahir hadis menyebutkan di mana-mana bulan Syawal dia berpuasa, tidak menjadi masalah. Jadi, persoalannya motivasi. Sebab kita puasa, kawan kita tak puasa. Kita puasa, kawan kita telefon ajak minum kopi. Jadi, ini merupakan satu cabaran. InsyaAllah, bagi mereka-mereka yang konsisten, ingatlah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kan maksum. Nabi diampunkan oleh Allah dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Maksudnya Nabi ini tak ada dosa. Maka oleh kerana itu, Aisyah bila melihat Nabi SAW solat malam sampai bengkak kaki. Sehingga Aisyah bertanya Nabi, kenapa solat sampai bengkak kaki ini? Bukankah Allah telah mengampunkan dosa Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah dengan itu aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka menjadi motivasi kepada orang yang berpuasa Ramadan ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, man sama Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan kerana mengharapkan pahala akan diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi bila dia berpuasa 6 di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dia berpuasa 6 di bulan Syawal, setelah berlaku kepada dia keampunan daripada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Maksudnya, jadikan motivasi. Nabi sendiri berpuasa 6 dan Nabi sendiri salat sampai bengkak kaki. Maka apalah sangat ibadat puasa 6 yang kita buat tu bukan tak makan langsung dalam bulan Syawal, hanya 6 hari daripada 30 hari. Jadikan ia sebagai hadis yang Nabi salat bengkak kaki tu merupakan motivasi untuk kita mengikuti sedikit daripada ajaran Nabi SAW. Kita tak mampu nak menandingi ibadat Nabi, tetapi kita hanya mengikut sedikit daripada apa yang Nabi SAW anjurkan. Poin yang sangat baik. Banyak penghargaan kita, rasa syukur je kita terjemahkan kepada puasa 6 ni. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya. Terima kasih, Ustaz. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam UPSI. Motivasi kita dah dengar antara perkara yang bermain di fikiran kemusykilan tentang boleh digabungkan ataupun tidak pun kita dah dengar. Harap-harapnya perkongsian pada hari ini akan dimanfaatkan. Tapi memang saban tahun kita mengingatkan tentang keadaan ini. Kan? Kerana saban tahun juga kita akan lupa, ada yang setengah yang akan lupa tentang perkara ini. Tapi apa-apa pun kita harapkan agar perjalanan ibadah puasa 6 ni anda dapat jalankan dengan baik sekali. InsyaAllah masih ada lagi. Syawal masih lagi. Baru 9 Syawal hari ini. Banyak masa lagi. Kalau rasa boleh buat berturutan, teruskan buat berturutan. Kalau tak boleh, barangkali bolehlah berselang-seli. Rumah terbuka pun tak ada sangat tahun ni kan. Jadi tak perlu nak risau. Cuma jadikan hadis tadi sebagai motivasi. Itu satu poin yang sangat menarik daripada Profesor Madya Dr. Rozaimi Ramli. Okey, kita nak ke bingkisan yang berikutnya. Ini cerita tentang sumbangan Hari Raya dari Kedutaan China. Wartawan Nur Hidayah Hanafi ada butirannya. Saksikan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menyaksikan Hari Raya Aidilfitri tahun ini disambut secara sederhana oleh umat Islam negara ini. Walau bagaimanapun, nasib golongan yang kurang berkemampuan dan hidup dalam kesukaran masih tidak dilupakan. Bagi sambutan Hari Raya tahun ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerusi ban makanannya telah menyediakan 2,500 beg barangan keperluan serta 6,000 kampit beras bagi disalurkan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Sebahagian daripada barangan keperluan ini disumbangkan oleh Kedutaan China dan Yayasan Kebajikan Muhammad Chan.
Alhamdulillah Jawi mendapat kerjasama yang erat daripada banyak pertubuhan-pertubuhan, NGO, dermawan dan mereka yang menyumbang dan disasarkan kepada seluruh masyarakat yang memerlukannya. Ada gelandangan, ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang PPRT, termasuk juga kita sumbangkan kepada Muslim dan non-Muslim. Dan mereka yang berada dalam kesukaran, maka Jawi akan sumbangkan insya-Allah. Acara simbolik penyerahan sumbangan kepada Jawi itu disempurnakan Duta China ke Malaysia, Bai Tian, dan ia disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. This year's Ramadan is different from other previous years. Ramadan is different from other previous years. We're also suffering from this COVID-19 pandemic. I know a lot of families are having serious problems, and the Chinese embassy here in Malaysia want to also share the spirit of solidarity and compassion. Kesemua bantuan ini kemudiannya diserahkan kepada beberapa pertubuhan, kebajikan dan badan bukan kerajaan yang mewakili golongan mu'alaf dan asnaf. Kumpulan ini kemudiannya akan menyerahkan bantuan terbabit kepada golongan yang memerlukan di bawah seliaan mereka. Selain golongan mu'alaf dan asnaf, sumbangan makanan sempena Hari Raya ini juga diserahkan kepada beberapa petugas barisan hadapan yang telah bekerja keras dalam menangani penularan wabak COVID-19. Saya percaya satu dunia sedang bekerjasama ketika ini bagi menangani wabak pandemik ini dan ianya masih lagi satu usaha yang berterusan, termasuklah menyantuni mereka yang terkesan secara ekonomi, mereka yang masih lagi berada dalam satu keadaan ekonomi yang sama, terutama ketika masalah Perintah Kawalan Pergerakan ini dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Masih lagi ada usaha-usaha murni yang dilakukan oleh kebanyakan ataupun ramai sekali pihak-pihak NGO yang terbabit, termasuklah daripada pihak Jawi. Okey, itu antara satu usaha yang perlu diberikan perhatian dan juga pujian dan kita harap untuk kita teruskan dan kita sebarkan lagi. Sekarang kita masih lagi berada di dalam mood untuk beraya, terutama ini mungkin raya yang sangat istimewa, yang sangat berbeza, itu tidak boleh dinafikan, tetapi masih juga perlu diambil iktibar daripada segala yang berlaku ini. Jadi kita ingin bawakan kepada anda satu perkongsian berkenaan dengan iktibar raya PKPB dan untuk itu kita bersama dengan secara panggilan video pada ketika ini bersama saya adalah Nur Suhada Zainal, pemaju platform aset digital. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Nur Suhada. Selamat Hari Raya. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini, pada pagi Isnin 1 Jun 2020. Nur Suhada, mungkin kita boleh jangkakan berkenaan dengan ini antara persoalannya lah. Sekarang ni raya ini sangat berbeza, sangat-sangat berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Mungkin antara perbezaan yang boleh kita highlightkan terlebih dahulu, raya anda dan juga raya di sekeliling anda. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk session pagi ini. Seperti kita tahu, tajuk hari ini adalah pengajaran raya PKPB. So, sebagai usahawan digital, saya rasa sebenarnya tahun ni raya kita ni sebenarnya dalam keadaan COVID-19 ni banyak perkara yang lebih baik yang boleh kita lakukan as compared to last year. Sebabnya kita pun ada banyak penjimatan, kita tak perlu pergi ke mana-mana, social distancing dan juga dalam keadaan yang kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya kalau ikutkan keadaan yang sekarang ni, dari segi sistem kewangan kita sendiri pun ada improvement. Yeah. Kita tak perlu nak buat open house ataupun kita tak perlu nak membeli barang-barang raya yang meriah seperti tahun lepas lah. Betul. Dan sebelum ni mungkin ada juga barangan yang tak perlu, tapi apabila datang mood raya tu ianya menjadi satu keperluan bagi kita. Anda adalah salah seorang penggiat usahawan digital. Melihat kepada perbezaan ataupun sambutan dari sudut jualan di musim digital ni, terutamanya permintaan itu pastinya sangat meningkat dan sekarang ini menjadi satu trend ataupun keperluan, kebiasaan baharu kepada ramai sekali orang untuk melakukan urus niaga secara digital. Mungkin antara perbezaannya pada tahun ini, perkembangannya? Seperti yang kita tahu, bila COVID-19 ni menyerang dunia secara global ni, sebenarnya dia bukan efek saja kepada Malaysia,
malah seluruh dunia dalam keadaan norma baru. Jadinya kebanyakannya orang akan pilih untuk melakukan bisnes digital. Dan juga dari segi penggunaan aset digital pun semakin meningkat kerana seperti yang kita tahu juga dalam keadaan COVID-19 ni, kita tak boleh ada physical contact with humans ataupun barang-barang yang kita pegang akan menyebabkan spread of the COVID-19 itu lebih cepat. So dengan business digital implementation yang lebih laju ni menyebabkan orang mempermudahkan untuk urusan harian dan juga dengan wujudnya aset digital ni memudahkan lagi untuk menghantar duit atau wang ke mana-mana negara yang untuk urusan harian ni sebenarnya. Dan apa sebenarnya yang perlu difikirkan terutamanya kepada usahawan digital kita, kepada mereka yang ingin melakukan urusan sebegini? Ini mungkin antara satu aspek untuk kita membuka mata kepada perusahaan secara digital ini. Moving forward, menuju ke masa hadapan, apa yang perlu disiapsiagakan kepada mereka yang ingin menceburi bidang sebegini? Macam kita tahu pun sekarang ni, Suruhanjaya Security Malaysia pun dah regulated certain platform untuk accept digital asset. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum. So sebenarnya kita dah kena moving forward dengan lebih cepat dalam keadaan social distancing, dengan keadaan pandemik ni. Maksudnya penggunaan digital asset tu lebih meluas. So sebenarnya digital asset ni bukan sahaja untuk menggunakan dari segi bisnes, tetapi dari sistem kewangan sendiri pun sebenarnya contohnya kalau kita nak macam pada bulan Ramadan hari itu kita banyak membuat sedekah secara online dan juga zakat online pun wujud kan. Dan hari raya ni pun kebanyakannya orang kita pun dah beri duit hari raya secara online. Ya, betul. So sebenarnya kita menggunakan satu medium digital ni, dan digital asset sebenarnya dia bersifat borderless, menyebabkan kita boleh hantar juga kewangan ataupun kita menghantar kita punya duit di luar negara. So kepada mereka yang di luar sana yang baru saja mempelajari sistem digital asset ni ataupun penggunaan digital asset ni dalam norma baru ni, sebenarnya banyak lagi benda yang perlu dipelajari. Sebab kalau kita nampak dari segi sistem yang digunakan adalah teknologi blockchain. So teknologi blockchain ni lebih telus dan mempermudahkan urusan harian. So, macam kita tahu kan, kita pun sekarang ni mengikut SOP kerajaan yang di mana kita tak boleh berada dalam gathering yang besar, kena ada social distancing, tak boleh berada dalam event yang ramai orang. So dengan ini sebenarnya menyebabkan penggunaan secara digital tu lebih meluas. Dan kita pun sebenarnya mempermudahkan diri untuk menggunakan digital penggunaan dari segi untuk mengelakkan social contact bersama orang kata dalam keadaan sekarang ni lah dengan COVID-19. Ya, sangat menarik kerana anda memperkatakan mengenai pengurusan kewangan secara digital juga, aset secara digital melalui kewangan ini, dan juga menceritakan mengenai hari raya ini kita bagi duit raya secara digital kan. Adakah anda melihat ini sebagai satu kebiasaan yang akan menjadi ketetapan sehingga bila-bila di masa hadapan nanti? Ya, bila kita sebut perkataan norma baru, sebenarnya kita punya kehidupan akan berubah secara transisi. Dan kita pun tahu kerajaan ada memberi bantuan dari segi one-off bantuan sara hidup, ada moratorium selama 6 months dan juga penggunaan peluang untuk menggunakan ETF akaun kedua. So dengan keadaan semua ni, maksudnya dia adalah walaupun kita dalam musibah tetapi ada satu peluang yang di mana untuk kita menggunakan kita punya kelebihan duit ekstra ataupun income yang kita ada ni untuk menguruskan kewangan jangka panjang. So bagi saya kalau ikutkan mengenai digital asset ni, penggunaannya memang sangat sesuai dari segi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, which is yang kita tahu pun, saya ada baca satu artikel yang menyatakan bahawa fiat currency ni antara antara punca untuk spread this COVID-19 ni lebih cepat. Sebab daripada pegang duit tu dia transfer daripada one person to one another kan.
So, sebenarnya menggunakan digital aspect ni adalah menggunakan platform digital dan bila kita berurusan pun adalah urusan digital. So, sebenarnya akan mengurangkan dan memberi solution dalam keadaan COVID-19 sebenarnya. Ya, so ada antara kebimbangan juga mungkin kerana ini adalah satu perkara yang sangat baru ataupun sebenarnya telah pun berada lama di pasaran tetapi menjadi satu kebiasaan yang baharu kepada ramai sekali rakyat Malaysia terutamanya. Antara perkara yang perlu dibimbangkan ketika melakukan ataupun menceburi bidang aset digital ini, antara mereka yang masih baru, apa langkah-langkah yang perlu mereka ambil supaya sekurang-kurangnya mereka selamat untuk melakukan aset digital ini? Seperti yang kita tahu, kalau aset digital ni, platform yang digunakan daripada teknologi blockchain ni sebenarnya lebih telus dan lebih secure. Tetapi setiap mereka yang menggunakan platform yang dicipta melalui teknologi blockchain ni haruslah membuat due diligence, membuat research tersendiri sebab setiap platform dia ada facilities ataupun servis yang tertentu yang dia keluarkan, yang dia berikan. So sebagai pengguna kita haruslah membuat research sendiri, memandangkan teknologi blockchain yang dapat mencipta cryptocurrency ataupun digital asset ni penggunaannya kalau ikutkan secara nature ni dia adalah borderless. So mungkin pada betul juga macam yang cakap tadi, memang penggunaan ataupun awareness dari segi rakyat Malaysia ni masih lagi baru. Tetapi dia dijadikan sebagai satu solution, maknanya kita harus cepat dan lebihkan lagi education, improve lagi education kita, awareness kita supaya kita dapat menggunakan lebih cepat, lebih telus dan kita boleh memahami bagaimana cara menggunakan aset digital dengan lebih baik. Kalau ada medium-medium yang anda ingin kongsikan, di mana untuk mendapatkan info lanjut bagaimana ingin mencari anda, Nur Suhada Zainal? Okey, kalau di Facebook boleh follow @CEO_DDK Official ataupun fanpage @DDCoin_official untuk mengetahui lebih lanjut dan juga ada di situ boleh dapatkan macam-macam info berkenaan aset digital, financial technology ataupun blockchain development. Di situ ada banyak cara untuk kita belajar ataupun cara untuk kita menggunakan platform-platform digital dalam penggunaan harian. Dan ini pastinya satu lagi iktibar daripada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini, termasuklah daripada apa saja yang melanda dunia kini, pandemik COVID-19. Nur Suhada Zainal, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di pagi Syawal ke-9 ini. Selamat Hari Raya, masih lagi belum terlambat untuk kita ucapkan juga. Selamat Hari Raya. Ya, terima kasih. Stay at home. Ya, betul. Terima kasih banyak Nur Suhada Zainal, pemaju platform aset digital yang telah pun berkongsi. Ini mungkin antara norma baru dan juga bakal menjadi kebiasaan dan juga ketetapan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penduduk dunia terutamanya. Okey, kita nak berehat seketika kerana selepas ni kita akan ke Jemapuh kerana ada perniagaan norma baru pizza yang dikatakan menggunakan dapur kayu api. Segalanya perkongsian di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kami warga kerja di Singapura ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada penonton MHI, kepada seluruh keluarga tersayang dan seluruh rakyat Malaysia. Saya Ashraf from Negara AirAsia X ingin mengucapkan kepada anda Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Union dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Nur Hidayah daripada AirAsia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay home, stay safe. Kami pelajar University of Canterbury, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Hafiz bin Bahari bersama isteri dan anak-anak daripada Kampung Melih ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Janakpur, Nepal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Kami dari unit klinik pakar Hospital Kepala Batas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf
Syah beraya di Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terutamanya buat keluarga di kampung, ibu saya Safiah binti Arsyad di Muar Johor, sahabat andai, saudara mara serta seluruh rakyat Malaysia. Kami dari Korea Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, kullu aam wa antum bikhair. Kami mahasiswi Universiti Al-Azhar Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar perubatan tahun akhir daripada Jordan University of Science and Technology ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Saya wakil daripada Jamiah Darul Ulum Nia Kassel, South Africa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami Pertubuhan Mu'alah Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami pelajar University of Sydney, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Just like to wish everybody Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Stay home and stay safe. Kami, mahasiswa Malaysia Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay safe. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Salam Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar pendidik Islam Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Fazirul Mat Hanifah, mahasiswa Al-Azhar Al-Sharif, jurusan kuliah Usuluddin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam saya daripada perantauan diri Mesir. Saya Hafizah Saiful, Fazira Idris, Nisa Kamal, Biza Khalida, Nur Hafizah binti Saiful Salihuddin, Nazira Waslan. Kami, mahasiswi Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, anak-anak utara yang beraya di perantauan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Itu antara ucapan mereka yang beraya di perantauan dan juga yang sempat menghantarkan kepada kami, tim MSI. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada anda semua dari kami di MSI. Terima kasih. Mungkin kalau sempat lagi untuk anda hantarkan, boleh hantarkan juga ucapan-ucapan raya yang anda mahu hantarkan, video dan sebagainya. Okey, seperti yang Hanif Miswan katakan tadi, kita akan bercerita tentang perniagaan norma baharu yang kali ini cerita dia best tau, sebab ada individu yang mungkin lambat sedikit untuk mengadaptasi dengan keadaan ini. Tapi individu ini kalau sebelum PKP mereka berniaga lain daripada bidang perniagaan yang mereka lakukan di waktu PKP ini, tidak mahu mengambil masa yang lama untuk menukarkan perniagaan. Jadi perniagaan ini sangat menarik. Mereka membakar pizza menggunakan dapur kayu api. Jadi kita ingin bersama dengan Raudah yang kini berada di talian. Raudah Hassan, pemilik Jemapoh pizza kayu api. Assalamualaikum Raudah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin dari kami. Okey, Raudah, kita dapat saksikan cerita anda yang sangat menarik bila adik-beradik mengusahakan pizza dapur kayu api ni. Betul. Ini sekarang ni berada di halaman rumah. Ini sekarang ni kami berada di halaman rumah. Kami buat operasi pizza ni di rumah kami sendiri. Rumah Okey. kampung. Maknanya di bangsal belakang tu adalah tempat anda untuk memasak dan sebagainya. Membuat persiapan ke macam mana? Kat situ tu tempat kami bakar pizza. Okey. Jadi di kawasan inilah memang tempat anda sekeluarga menyiapkan pizza yang ditempah. Betul? Ya, betul. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit. Ini difahamkan perniagaan sekeluarga. Siapa yang terlibat lagi selain daripada Raudah?
Saya adik-beradik 7 orang. 7 orang, 1 tak dapat balik. Tapi yang 6 orang tu sekarang berada di kampung sebabnya masa start PKP. PKP bermula masa musim cuti sekolah. Betul. Kami adik-beradik ni memang niat nak berkumpul di kampung lah masa cuti sekolah. Tapi kebetulan pula tiba-tiba PKP and then bertambah kan. Jadi kita ni duduk saja kat rumah ni, kita memikirkan sesuatu. Takkan nak duduk saja macam tu. So kita berbincang, cari idea. Itulah yang terkeluar untuk membuat perniagaan pizza. Itulah yang menariknya. Siapa yang mencetuskan idea untuk buat pizza dapur kayu api ni? Sebenarnya kami ni adik-beradik ni biasa je buat makan pizza, buat roti. Sebab rumah ni adalah rumah atuk saya yang dulu atuk saya ni seorang pembuat roti. Pembuat roti azan di Negeri Sembilan. Maknanya memang pembuat roti terkenal di kawasan Negeri Sembilan itulah. Ya. Jadi adalah turun-temurunnya kepada cucu-cucunya bakatnya itu. Ya, betul. Dulu dekat rumah ni atuk saya ada kilang, orang-orang kampung datang sebagai penguli roti. Dan masa tu memang ada sabak yang besar dekat rumah ni. Tapi untuk sebagai kenangan selepas atuk saya berpindah masuk ke kilang betul. Kami buatlah sabak ni sebagai kenangan. Satu ketika dulu rumah ni memang terkenal dengan sabak. Tapi kita berminat tentang yalah sebab pizza ni dah biasa dengan pengusaha pizza, tapi pengusaha pizza dapur kayu api tu yang menarik perhatian kami di sini. Jadi maknanya siapa yang mengawal api? Bukan senang kan nak menggunakan dapur kayu api tu. Adakah jadi dari segi proses tu macam mana? Proses tu sebenarnya kami ni adik-beradik ni kita orang kita berpakat masing-masing pegang satu department. Masa saya handle order. Lepas tu ada 2 adik lelaki yang handle api. Adik handle dough. Adik handle topping. Macam tu lah kita bagi-bagikan kerja untuk setiap adik-beradik. Jadi setiap orang ada tugas masing-masing? Ada peranan masing-masing. Yang turut bersama dengan tadi ada ibunya ke? Ya, saya ada ibu saya. Ibunya pun turut bersama untuk ni. Macam mana dengan sambutan setakat ni? Adakah sampai hari ini menerima tempahannya atau bagaimana? Alhamdulillah, sesuatu yang sangat di luar jangkaan. Saya pun tak sangka pizza saya menjadi sebegini viral. Alhamdulillah. Permulaannya itu sekadar hanya suka-suka untuk menjual di keliling kampung, sekadar nak menambah warna-warni dalam WhatsApp kampung mak saya sebenarnya. Kan tak sangka. Alhamdulillah. Tapi tak sangka bila masuk kita post dalam media sosial, benda tu orang datang dan dia repeat order. Dan bila dia post, dia viral kan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang memang kami tak sangka lah. Maknanya bukannya anda yang menjalankan ke tugas-tugas viral tu kan? Maknanya pelanggan yang menjalankan tugas-tugas viral tu. Ya, betul. Tapi Alhamdulillah. Okey, kalaulah mereka yang baru sahaja berkesempatan untuk mengetahui tentang adanya usaha anda tentang pizza dapur kayu api ni, macam mana untuk dapatkan? Rauda, sila kongsikan. Okey, kalau setakat ni kami hanya cater di sekitar Negeri Sembilan saja. Memandangkan sekarang ni PKPB, jadi orang-orang daripada sekitar Seremban, Senawang, Gemas, yang jauh-jauh tu, diorang akan datang beratur dan sanggup untuk beratur kat sini. Ramailah tu. Ramai dan jam lah dekat jalan besar tu. Okey, jadi mereka boleh hanya terus pergi ke rumah untuk dapatkan. Memang tak ada tempahan online setakat ini? Setakat ni kami hanya online base. Kami kalau untuk terima untuk walk in, memanglah kita takut kalau datang jauh-jauh tak dapat, rasa macam tak sampai hati. Jadi kami hanya open order dan kalau boleh dapatkan masuk order sebelum 2 hari ataupun 3 hari sebelum. Sebab kami memang queue list untuk hari-hari tu panjang sangat. Maknanya tempah di IG. Boleh kongsikan IG sekali? IG kami tak ada. Kami hanya di Facebook saja. Di Facebook saja. Okey, kongsikan Facebook sementara mereka yang mungkin nanti menantikan. Silakan. Siapa yang ingin merasai Jemapuh Pizza Kayu Api, bolehlah ke Facebook kami di Jemapuh Pizza Kayu. Okey. Di sana kami akan sentiasa updatekan
pukul berapa kami buka, pukul berapa untuk walk-in, pukul berapa untuk self pick-up. Dan apa-apa pertanyaan bolehlah kontak di nombor WhatsApp Visitera yang di Facebook. Aha, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Rauda. Okey, terima kasih sama-sama. Ya, selamat Hari Raya dan semoga berjaya dengan perniagaan yang baru ini, perniagaan pizza Dapur Kayu Api. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Okey, itu dia Rauda Hassan, pemilik Jemapuh Pizza Kayu Api yang diusahakan bersama dengan adik-beradik. Kita dapat saksikan bagaimana mereka melakukan proses pizza Dapur Kayu Api tadi. Kalau anda berminat, boleh pergi menjengah ke FB mereka, Jemapuh Pizza Kayu Api. Baiklah, kita ingin berehat seketika. Rakan wartawan Izwan Zainal ada perkongsian menarik tentang MIPS. Seketika nanti. Jumpa lagi di MSI. Pemantauan ketat giat dijalankan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MIPS sedang dengan pelaksanaan 4 lapisan keselamatan. Lebih 600 petugas barisan hadapan ditugaskan dan pelbagai agensi termasuk keselamatan dan perubatan ditempatkan di sini. Melalui koordinasi daripada NADMA dan Angkatan Tentera Malaysia serta arahan yang diterima daripada Majlis Keselamatan Negara, pelbagai agensi keselamatan dan penguatkuasaan telah kita atur gerakkan ke kawasan ini. Joint SOP ataupun prosedur kita telah bangunkan bagi memastikan keselamatan staf dan mengelakkan daripada pesakit-pesakit COVID-19 positif di kalangan parti ini untuk daripada lari daripada pusat ini dan mengakibatkan huru-hara di dalam komuniti. Kita mendapat notifikasi yang sangat, saya kata, dalam jangka masa yang sangat pendek. Jadi kita telah transformasikan keseluruhan kawasan ini hanya dalam tempoh 1 hari. Kurang daripada 1 hari sebenarnya. Dan mobilisasi ke semua agensi dan koordinasi melibatkan pelbagai agensi merupakan satu tugas yang sukar. Dengan bantuan daripada NADMA, daripada MKN dan sokongan yang tidak berbelah bagi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pengarah pusat ini sendiri, Dr. Anwar, kita berjaya melakukan tugas koordinasi ini dengan baik. Bagi menghadapi pelbagai situasi, latihan simulasi rusuhan dilakukan secara berkala agar semua petugas bersiap sedia. Berkeluasan 42,000 meter persegi, Dewan ini mampu memuatkan 1,000 orang pesakit dalam satu-satu masa. Dari segi pengurusan klinikal, kami tak mendapat apa-apa masalah sebab memang kami telah bersedia daripada awal lagi untuk menerima dan merawat pesakit-pesakit COVID-19 ni. Cuma bila skop tugas kami dah berubah seperti ini, apabila kami start menerima parti daripada tarikh 23 hari bulan 5, kita terima kita punya first batch of parti itu. So maknanya aspek keselamatan juga perlu ditekankan dan amat penting untuk melindungi bukan saja khususnya petugas-petugas kami. Biarpun sukar, kerjasama pelbagai agensi amat dipandang serius dalam mengendalikan pesakit positif jangkitan coronavirus. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Saya sedang membelik-belik
antara iktibar juga PKP ni dan antara sisi yang dibawakan secara positifnya dengan terhasilnya satu buku untuk kanak-kanak sekolah, Pergi COVID-19 Jangan Datang Lagi. Ini antara ilustrasi daripada penulisnya, Tuan Muhammad Khairul Azman bin Ismail, yang akan kita bawakan dan kita kenali dengan lebih lanjut. Sedang berada bersama kami secara panggilan video di Malaysia hari ini pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Muhammad Khairul Azman Ismail. Selamat Hari Raya kita ucapkan terlebih dahulu. Ya, selamat Hari Raya juga. Dan juga selamat ulang tahun yang ke-36. Terima kasih banyak-banyak. Saya baru tahun kelima bersama dengan TV3. Dah rasa 36 tahun dah berada di sini. Apapun, terima kasih banyak. Yang pertamanya, kita nak ucapkan terima kasih kerana berjaya mewujudkan satu lagi sisi positif untuk COVID-19 ini. Tetapi bagaimana idea ini timbul, Ustaz? Untuk mewujudkan buku Pergi COVID-19 ini? Okey, sebenarnya idea untuk dapatkan ataupun hasilkan buku Pergi COVID-19 ini, saya tunjukkan juga di sini. Silakan. Tercetus pada awal kita hadapi PKP dahulu. Masa ketika itu, pandemik COVID-19 baru mula tersebar di negara kita. Dan kemudian pada satu petang, tengah duduk-duduk di beranda rumah tu, tiba-tiba ternampaklah abang-abang yang menghantar makanan tu. Mereka bekerja dengan begitu komited sekali. Tapi saya tertanya dalam hati saya, apa yang boleh saya lakukan sesuatu sebagai satu tanggungjawab sosial saya terhadap masyarakat. Dan khususnya terhadap anak-anak kecil di luar sana. Jadi hasillah idea untuk membuat buku ini. Kemudian dari situ saya mula kembangkan idea tersebut menjadi satu cerita dan mula melakar watak-watak yang berkait dengan cerita tersebut dan kemudian membuat papan cerita, storyboard dan seterusnya melaksanakan proses ilustrasi yang terakhir dalam lebih kurang semua sekali dalam lebih kurang 2 minggu. 2 minggu sahaja ya? Ya, 2 minggu. Jadi untuk makluman, buku ini terbitan Karangkraft. Lepas setiap ilustrasi, saya menghantar proposal kepada pihak Karangkraft dan alhamdulillah mereka menerima dan mereka berminat. Dan selang seminggu mereka terbitkan buku ini. Dan lebih kurang dalam 5 hari, alhamdulillah buku ini telah habis dijual. Cetakan pertama telah habis dijual. Alhamdulillah. Dan sekarang ini dalam proses cetakan yang kedua. Wow, sebanyak berapa naskah tu cetakan pertama, Ustaz? Yang pertama, kita buat pre-order 300 naskah. Wow, alhamdulillah. Dan saya juga sempat membelik-belik melihat kepada jalan penceritaan ini, storyboardnya. Adakah watak-watak ini rekaan semata-mata atau ianya berdasarkan pengalaman sendiri? Sebab kita tahu, kita ingin menerangkan kepada kanak-kanak, penceritaannya itu kena jelas, betul, tertibnya, tapi perlu juga ada cara untuk memahamkan mereka. Bagaimana penyampaian ini, Ustaz? Okey, berkaitan dengan karakter dalam buku ini, kalau Cik Anit perasan di depan sekali ni, atau watak superhero. Betul. Okey, dan di badannya ataupun di bajunya itu tertulis H, perkataan H. Di mana H tersebut agak-agak Cik Anit rasa apa dia? Ketua Pengarah Kesihatan kita lah, betul Okey. H bermaksud hero lah hero. Oh, hero, okey. Dan H juga bermaksud health ataupun kesihatan. H juga bermaksud hospital. Okey. Di mana kita dah biasa perkataan hospital itu biasa kita guna sejak belakangan ini. Dan juga yang tak lain tak bukan watak utama ini saya ambil daripada watak pengarah kesihatan kita lah. Datuk Dr. Hisham Abdullah. Kemudian dia ada cerita di sini iaitu watak utama iaitu Afiq. Afiq ini seperti kanak-kanak yang lainnya memang tidak dapat pergi ke sekolah. Itu isunya. Jadi nak tahu kita lanjut boleh dapatkan buku ini. Betul. Itu yang paling penting lah. Nak tahu lebih lanjut boleh dapatkan buku ni. Dan ialah Afiq pun melihat mamanya bertugas selaku frontliner lah, petugas kesihatan di hospital kerajaan. Dan kita nak tanya juga bagaimana ilustrasi yang dihasilkan ni, sebab ketika membelik ni banyak sekali watak-watak dan juga begitu meriah lah dengan warnanya. Memang Ustaz yang menghasilkan sendiri segala lukisan ini? Ya, saya menghasilkan sendiri. Saya mengajar di sekolah, saya merupakan penulis dan juga ilustrator buku bergambar kanak-kanak. Dan buku ini merupakan buku yang dalam yang 21 saya rasanya. Wow. Dan saya menggunakan kaedah manual melukis
dan juga menggunakan medium warna air. Wow. Hebat ni. Ini bukan biasa-biasa ni. Ustaz, antara halaman yang paling sukar untuk dihasilkan, kalau boleh dikongsikan ketika proses melakukan ataupun menghasilkan buku ini? Okey, antara muka surat yang paling sukar untuk saya lukis ialah yang ni. Satu, nampak tak? Halaman ke berapa tu? Halaman yang ke-16 dan 17, di tengah-tengah tu. 16 dan 17. Okey, baik. Okey, kita faham. Okey, bagaimana sebenarnya perasaan dan juga pengalamannya ketika menghasilkan ilustrasi ini, Ustaz? Okey, dalam buku surat tersebut, itu gambaran satu babak yang sedih yang kita hadapi, iaitu babak pengkebumian mangsa COVID-19 di negara kita. Jadi sambil melukis tu saya rasa sedih dan bercerita terhadap apa yang berlaku di negara kita, tapi kita tetap optimis. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir, insyaAllah. Ya, Ustaz melihat kepada perkongsian ini memang sangat menarik sebab ianya mungkin satu kandungan untuk kanak-kanak, tetapi melihat kepada pengalaman sebenar dan juga penceritaan ataupun situasi yang berlaku ni, mungkin Ustaz boleh sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia antara iktibarnya juga, antara semangat yang ingin dikongsikan melalui buku ini kepada kanak-kanak dan juga kepada ibu bapa yang ingin menyampaikan segala isi kandungan ini. Ustaz, silakan. Okey, saya nak pesan kepada semua ibu bapa dan juga kanak-kanak. Anak-anak, saya fokus pada anak-anak. Sebab buku ni fokus pada anak-anak. Jadi, Uncle nak pesan, Uncle Ustaz nak pesan, duduklah di rumah, jangan keluar rumah. Kalau mak ayah ajak tu, seboleh-bolehnya duduklah dalam rumah. Tak payah pergilah. Kita tak tahu kat luar sana macam-macam jenis kuman ada. Kemudian duduk di rumah baik-baik, jangan gaduh-gaduh. Ada dapat homework daripada cikgu, buat. Kemudian kalau tak ada apa sangat nak buat, bacalah buku. Kalau tak ada buku, minta pada mak ayah dapatkan buku ini segera. Boleh saya sebut dari mana sumbernya? Silakan. Okey, buku Pergi COVID-19 ini jangan datang lagi. Boleh dapati daripada laman web www.sarangcraftmall.com dengan harga RM16 sahaja. Dan yang menariknya, Encik Anip, buku ini dengan setiap pembelian anda telah menyumbang RM1 untuk tabung frontliners kita. Alhamdulillah, itu antara inisiatif dan sumbangan yang boleh dilakukan. Kerana saya tertarik dengan permulaan inisiatif ini adalah dengan bertanya kepada diri sendiri apa yang boleh kita lakukan kepada masyarakat terutamanya, dan ini antara satu usaha yang besar dan percayalah ianya akan bawa satu kesan dan juga impak yang besar kepada anak-anak kita. Ustaz Muhammad Khairul Azman Ismail, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, penulis buku kanak-kanak dan juga seorang cikgu. Ya, saya. Selamat mengajar secara dalam talian lah. Ya, sama. Ya, baik, itu juga satu cabaran. Terima kasih banyak. Selamat Raya kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Khairul Azman Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini antara bukunya boleh dapatkan, masih lagi dibuka untuk tempahan cetakan kedua, dan kalau kita lihat pun memang sangat-sangat mudah untuk kita terangkan kepada anak-anak, terutamanya mereka yang masih tak faham, masih bertanyakan bila boleh keluar, bila boleh main bola di padang. Tunjuk buku ni, insya-Allah mereka akan faham tentang segala perjuangan dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Barisan Hadapan. Okey, itu sahaja sekarang ini. Kita nak berhenti seketika kerana selepas ini kita akan berceritakan lebih lanjut berkenaan dengan teknik pembelajaran secara dalam talian yang telah pun diumumkan setakat ini hanya di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi dan mungkin akan dilanjutkan kepada pihak Kementerian Pendidikan. Segalanya selepas ini di Malaysia Hari Ini. Raya KL je! Raya KL! Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira.
jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan pernah memasak malam pagi. Terbaik. Wajik dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek. Zaman berzaman, asyik bersembang, pakcik dan makcik. Hai duit raya lupa nak diberi. Itu dia warna-warni Hari Raya pertama yang sempat dikongsikan. Walaupun dalam keadaan sekarang ni masih ada lagi pelbagai aktiviti yang boleh menceriakan. Terutama sekali bila kita ni diwujudkan dengan media sosial dan sebagainya kan. Saya suka lah rendici bersih lagu ni. Ukulele tu Terus ada kena cari dah tu. Betul. Okey, seterusnya tadi Hanif disebutkan tentang pembelajaran secara online kan. Sekarang ni pun dah pun dijadikan kebiasaan baharu. Kan kerana sekolah selagi belum dibuka, kampus juga begitu. Jadi hari ini kita nak memahami lebih lanjut tentang teknik pembelajaran dalam talian dalam kalangan pelajar sekolah dan juga IPT ini, sebab ada cabaran tersendiri juga sebab guru dan juga pengajar dan juga yang belajar itu tidak ada bersama-sama. Betul. Jadi barangkali ada pencerahan yang boleh dikongsikan oleh Cik Fauzan Kamari, founder dan penjelaras Kelab Kaunselor Motivasi Malaysia di talian video sekarang ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat Hari Raya Cik Fauzan. Selamat pagi, selamat Hari Raya kepada sahabat-sahabat kita di MHI. Ini baju raya keberapa ni? Ini baju raya yang terlatest lah. Itu yang kita nak dengar untuk MHI. Itu sebenarnya ni baju raya ke-9 ke apa punya? Kalau saya hidup ni dah 44 tahun, baju raya yang ke-44 lah. Okey, maksudnya satu tahun. Senang ya. Orang lelaki. Sama tema lah warna baju kita. Tapi kita kembali kepada perbincangan. Betul. Yang pertamanya mungkin telah pun diumumkan untuk pelajar IPT, Cik Fauzan. Berkenaan dengan pembelajaran sehingga bulan Disember secara dalam talian ini. Dan betul. Antara yang disuarakan adalah berkenaan dengan kebimbangan dan juga cabaran. Bagaimana pendapat Cik Fauzan sendiri mewakili Kelab Kaunselor Motivasi Malaysia berkenaan perkara ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MHI TV3 kerana sudi menyebut saya pada pagi ini untuk bersama-sama dalam slot perkongsian tentang teknik pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Okay, seperti mana yang kita sedia maklumlah, hari ini sekolah tutup disebabkan oleh PKP, PKPB dan ibu bapa pun sebenarnya tak boleh berbuat apa-apalah sebab ini arahan kerajaan yang kita perlu fahamlah. Cumanya bagi pendapat saya lah Eli, Hanif, yang penting pembelajaran pengajaran ni mesti diteruskan juga oleh ibu bapa sendiri, anak-anak dan juga guru-guru lah yang terlibat. Sebabnya apa? Kalau kita lihatlah hari ni, kalau anak-anak ni kita stop dia punya pembelajaran, dia ni jadi seronok. Seronok sebab apa? Sebab tak perlu buka buku, tak perlu mentelaah dan tak perlu ambil tahu pun tentang pelajaran tu kan. So dia jadi macam honeymoon lah PKP ni sebenarnya. Betul. Tapi bagi saya melihat sebenarnya kita ada kaedah-kaedah tertentu dan hari ni semua orang dah aware tentang apa itu online, apa itu teknik dalam talian kan. Sebelum ni mungkin orang lebih terdedah kepada pembelian online kan. Tapi dari segi pendidikan ni masih ramai lagi yang belum tahu ataupun dia belum ada satu kesedaran terutamanya kepada anak-anak tu sendirilah. Dan hari ini sebenarnya kalau kita dapat melihat banyak sangat aplikasi untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh kita sendiri di Malaysia dan juga di luar negara, yang mana ada sesetengah aplikasi tu, apps tu adalah apps yang boleh kita dapatkan secara percuma sebenarnya. Ada juga yang berbayar kan. Tapi kalau hari ini untuk menjimatkan perbelanjaan, saya mengesyorkanlah, mencadangkan kepada ibu bapa, pihak guru sendiri, mungkin kementerian boleh take note kan. Kita boleh gunakan apps yang free untuk starting lah, untuk permulaan ni. Okey. Dan sila. Kita bercakap tentang teknologi yang perlu kita dakap sepanjang tempoh PKP ini sebab tak dapat ke kelas dan sebagainya. Jadi saya pernah mendengar luahan daripada seorang pensyarah yang mengatakan
keseronokannya itu berbeza. Yalah, walaupun kita dapat berdepan, bersemuka dan sebagainya, tetapi tak boleh bertahan kerana di hujung skrin sana duduk saja, yang depan ni pun duduk saja, tidak ada sebarang visually interesting effort yang kita dapat lihat. Jadi bagaimana untuk memastikan walaupun kita duduk menghadap skrin saja, 1 jam tu adalah 1 jam cukup bermanfaat. Kalau boleh Cik Fauzan dapat ringkaskan, silakan. Okey, saya bersetuju dengan pendapat Eli. Kalau kita duduk di depan laptop ataupun di depan smartphone dalam telan ni, sebenarnya lama kelamaan kita akan cepat penat, kita akan rasa stres dan sebagainya lah. Untuk mengelakkan perasaan bosan, cepat penat tu, sebenarnya ada satu kaedah yang kita boleh guna pakai, yang mana sebelum kelas online ni bermula, mungkin para guru kan boleh berikan bahan ataupun keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran tu lebih awal kepada pelajar sendiri. Okey, baik. Mungkin kita boleh berikan seminggu lebih awal dan waktu kelas berjalan, kelas dalam talian tu, kita hanya perlu mengambil masa 30 hingga 40 minit untuk berhadapan dengan pelajar itu sendiri ataupun siswa-siswi itu sendiri. So, itu tak perlulah kita nak ambil masa yang terlalu lama. Betul. Lama-lama sangat orang akan bosan. Betul. Menarik. Okey, itu dia perkongsian yang padat. Namun kita boleh panjangkan topik ini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Fauzan Kamari. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia founder dan penyelaras Kelab Kaunselor Motivasi Malaysia yang hari ini berkongsi dengan kita tentang topik teknik pembelajaran dalam talian. Boleh dipanjangkan tentang topik ini, pelbagai permasalahan dan juga kemusykilan yang timbul sebenarnya bila kita mengatakan tentang dalam talian, pembelajaran dalam talian. Ini dalam kalangan pelajar IPT dan juga pelajar sekolah. Saya kira secara teorinya memang dah nampak menyeluruh, tapi pelaksanaan itu perlu dipikirkan lagi. Okey, kita dah berada di penghujung siaran. Jumpa lagi esok insya-Allah. Esok lah, insya-Allah. Betul, esok. Assalamualaikum. Bye. Tidak dapat aku